Dan memang agama ni tuan-tuan, kalau kita lihat dalam banyak hal, dia tak berlaku one shot. Ya tak? Dia di sana sentiasa ada apa yang disebut sebagai at-tadarruj fil ahkam, graduality in jurisprudence. Maknanya agama ni ataupun sebagai daripada hukum hakamnya, dia bukan seketul turun, tapi dia sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dia ada proses dia, dia ada marahil dia. Ya. Kadang-kadang dulu-dulu atau peringkat awal kenabian, Nabi benarkan mana ada kelonggaran-kelonggaran tertentu, bolehlah cerita dia. Tapi ada yang ada dia tak boleh. Ya. Ingat semua benda ni gerbu selalu. Dia sikit demi sedikit. Ya. Hatta Qardawi dalam bukunya The Major Principle of Islam, Khasaisuddin al-Islami, memang ada satu bab tu, antara ciri-ciri penting agama ialah adanya graduality, at-tadarruj dia panggil. Ya. Itu melibatkan prinsip agama lah. Dan saya memang suka bab prinsip-prinsip agama ni. Sebab saya dulu tuan-tuan, our first subject semasa masters ialah prinsip-prinsip agama, pengajian prinsip syariah. Ya. Sebab itu saya ajar fiqh apa pun, fiqh ibadat ke, fiqh munakahat ke, fiqh muamalat ke, fiqh jinayat ke, atau fiqh makan dan minum seumpama ini. Di samping kita sebut hukum hakam yang ada, kita terapkan juga prinsip-prinsip yang ada hubung kait dengannya. Kerana prinsip ni penting tuan. Prinsip ni kita kata macam usul agama. Dia punya basic. Kalau prinsip kita betul, insya-Allah ilmu tak banyak pun tak apa. Tapi kalau prinsip tak betul, ilmu banyak pun dia takut-takut tersasar. Sebab prinsip ni kita macam landasan lah, landasan. Sebanyak-banyak hukum hakam ni dia tak lari daripada prinsip-prinsip agama yang telah digariskan oleh para ulama kita, yang diambil daripada nanas yang ada. Ya. Dan salah satunya itulah graduality, tadarruj. Banyak hukum hakam ni dia step by step. Banyak. Ya. Termasuk dalam bab ni. Ya. Ada benda dulu Nabi benarkan. Dulu-dulu tuan-tuan, semayang boleh bercakap. Boleh sembang dalam bercakap. Boleh semayang sambil sembang boleh. Ya. Kunna natakallamu fi shalah. Yukallimu ahaduna sahibahu wa huwa jambuhu fi shalah. Falamma anzalallah hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Umina bisukut wa nahana 'anil kalam, ataupun wa nuhina 'anil kalam. Kata Zaid bin Arqam, dulu-dulu kami bercakap masa semayang. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari. Hari tu ada Sahih Bukhari ya. Sebab tu kalau tuan-tuan buka Sahih Bukhari, ada hadis cakap lah. Oh, lama kening kita ingat tak boleh bercakap masa semayang. Ni boleh bercakap hadis cakap. Tu hadis kat dulu tu. Hadis tu memang sahih, memang ada dalam buku-buku hadis. Tapi itu adalah peringkat awal agama. Early time of prophecy. Mula-mula kenabian dulu macam tu. Sebab tu hadis ni pun kena ada keterangan dia. Tak boleh bulat-bulat ambil begitu. Ya. Ya. Kena tengoklah huraiannya macam mana ya. Terutama hal-hal seumpama ini. Kalau ada hadis yang bagi tahu kami bercakap masa semayang, kami bercakap masa semayang, itu adalah permulaan Islam. Ya. Jadi boleh bercakap. Dan kata dia kami bercakap sesama kami masa semayang. Bila tak boleh bercakap? Ketika Allah Ta'ala turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah itu ayat 238. Surah Al-Baqarah ialah surah Madaniyah, diturunkan di Madinah. Maksudnya sebelum diturunkan ayat ni, which is di Madinah. Masa di Mekah apa gitu gini, boleh bercakap tuan. Macam sembahyang 5 waktu lah, sembahyang 5 waktu tuan-tuan. Bila difardukan ataupun disyariatkan bila? Isra' Mi'raj. Masa Nabi naik ke langit, jumpa dengan Allah tu. Boleh bercakap jumpa dengan Allah. Cakap Allah bertempat pula lah. Ya tak? Bila Isra' Mi'raj tu? Tahun ke-11 Hijriah. Setahun sebelum Nabi tahun ke-11 kenabian. Setahun sebelum Nabi berhijrah. Maknanya daripada jadi Nabi sampai tahun ke-11. 1 year before hijrah tu. 11 tahun tidak ada sembahyang 5 waktu. Yang ada hanya sembahyang 2 rakaat malam dan 2 rakaat siang sekurang-kurangnya.
11 tahun macam tu. Sebab objektif ataupun fokus utama di Mekah ni bukan ibadah, tauhid. Jadi banyak tak ada, puasa Ramadan pun tak ada, haji jauh sekali tak ada, semayang pun hak basic-basic je, 5 waktu pun tak ada. Setahun sebelum Nabi berhijrah, which is 11 tahun Nabi jadi Nabi, baru 5 waktu difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj. Dia sedikit demi sedikit, tuan. Baik, itu cerita semayang. Ada graduality kan? Beransur-ansur tu penting, tuan. Hatta dalam kehidupan kita, prinsip ni amat penting sekali untuk kita praktikkan. Kita nak didik anak kita, kita nak berinteraksi dengan jemaah kita, apa-apa kita nak buat untuk pembangunan surau kita, kita praktikkanlah sedikit demi sedikit. Jangan kita berada di takut yang lama daripada dulu sampai sekarang. Buatlah perubahan sedikit demi sedikit. Boleh. Contoh lagi macam arak-arak. Ada tadarruj ataupun berasal-asal juga, kerana ini prinsip agama. Pekat awal arak boleh minum, tak? Tapi Allah Ta'ala bagi tahulah arak ni tak bagus. Haram belum, tapi Allah Ta'ala bagi tahu arak ni tak bagus. Yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ismun wa manafi'un lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Itu surah Al-Baqarah juga, ayat 219. Al-Baqarah, Madinah. Jadi masa di Mekah tidak diharamkan arak, tuan. Bahkan sahabat Nabi minuman tradisi. Di rumah mereka ada tong-tong arak dah seumpama, dia pun minum aja. Pekat awal Islam. Di Madinah Allah Ta'ala mula terapkan arak ni tak bagus, tapi belum haram lagi. Mereka bertanya tentang arak, kerana arak ni merosakkan, memabukkan, banyak benda tergendala dengan sebab arak. Jadi sahabat tanya Nabi, arak ni macam mana ni? Maka Allah Ta'ala jawab, bila mereka tanya kamu tentang arak, cakap arak ni ada kebaikan dan ada keburukannya. Apa kebaikan arak? Dia minuman. Sedap pula tu, sedap tu. Anak pun tak pernah minum lagi, tapi katanya sedap lah. Kaya, sedap tu kot. Apa tu boleh buat bisnes. Ekonomi, tuan. Tak? Boleh kaya-kaya. Tapi Allah Ta'ala kata keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Allah Ta'ala kata ada manfaat, ada mudarat, tapi mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Arak juga boleh dibuat ubat pada waktu itu. Sebab itu setelah arak diharamkan, Nabi tak pernah lagi buat ubat daripada arak. Dan bila sahabat tanya, boleh tak kami buat ubat daripada arak? Nabi kata tak boleh lah, buat haram. Rasulullah, arak ni ubat tak ubat. Nabi kata, innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fi ma hurrima 'alaiha. Allah Ta'ala tak akan buat ubat kepada umatku daripada apa-apa diharamkan oleh Allah. Arak diharamkan, dia tak akan jadi ubat, Nabi kata. Dan dalam hadis lain, Nabi kata, innahu laisa bidawa wa innahu da. Arak ni tak boleh jadi ubat, dia adalah pembawa penyakit. Cerita begitulah. Kemudian one step after that, Allah Ta'ala tak bagi solat saja. Sebelum solat ataupun bila waktu tak solat ni boleh minum, tapi dekat-dekat nak solat tak boleh. Ya allazina amanu la taqrabus solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Berat sikit tu. Mula-mula tak ada apa-apa, cuma Allah Ta'ala bagi panduan sikit lah, arak ni tak bagus. After that Allah Ta'ala mengharamkan arak bila nak solat. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati arak, yang ni jangan minum lah bila kamu nak solat, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Yalah, bila dah mabuk, patut-patut dia puji Allah, dia pergi cerca Allah. Betul tak? Macam mabuk kan. Jadi Allah Ta'ala cuma harapkan bila nak solat tak boleh. Itu surah apa? Itu surah An-Nisa ayat 43 tak salah. Dan at the end of the day, saya tak pastilah dia punya precise time dia bila diharamkan. Tapi di Madinah, bila turun ayat alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Allah Ta'ala tak bagi lah. Allah Ta'ala kata arak ni adalah najis daripada amalan syaitan, maka adalah kamu tinggalkan. Baru haram. Dan banyak lagi lah, atau adalah beberapa kes lain. Riba pun sama juga, tuan-tuan, riba sama juga.
Riba pada peringkat awal tak dilarang. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu riba ni tak bagus. Peniaga-peniaga semua buat riba. Riba hutang, bagi pinjaman ambil bunga. Riba jual beli. Dia buat pertukaran emas dengan emas, kuantiti tidak sama. Pertukaran makanan ruji sesama makanan ruji, tamar dengan tamar pun tidak sama. Yalah, member kadang-kadang bukan pinjam duit saja. Kadang member pergi pinjam gandum. Ya tak? Pinjamlah gandum boleh seguni. Ambil lah seguni, nanti bayar 2 guni ya. Boleh, itu bukan boleh, ada dilakukan. Boleh tak? Pinjam 1 kilo atau 1 guni beras, bayar balik 2 guni beras, boleh? Boleh tak? Ada kelas muamalat kat sini? Tak ada? Kena ada. Fiqh muamalat ni menarik tuan-tuan. Saya banyak tempat ajar fiqh muamalat, dah 3-4 tahun, 6 tahun dah. Suruh ikhwan tu 6 tahun dah saya ajar. Dah separuh lah. Buku nota muamalat saya. Boleh tak? Kita buat pertukaran ataupun orang pinjam makanan ruji seumpama itu, suruh bayar lebih, boleh? Ramai orang tak tahu. Pasal tak belajar dan tak ada fiqh muamalat. Tak boleh. Makanan ruji ni tuan-tuan, banyak mana awak pinjam, banyak itulah awak kena pulangkan balik. Dia sama macam duit juga. Kerana orang bukan hanya pinjam duit, orang pinjam Piramli dah buat movie dah tuan. Sudin tu adik-beradik Aziz, adik-beradik tapi kedekut na'udzubillah. Aziz pinjam 1 gantang, dia sepulang balik 2 gantang. Riba ni bukan hanya dalam konteks pinjam meminjam wang dinar dirham lah zaman dulu, sekarang wang kertas tak. Tapi pinjam meminjam makanan ruji seumpama itu pun tidak boleh. Hatta dalam konteks bisnes pun nak buat pertukaran makanan seumpama itu, makanan ruji dah ya, tidak dibenarkan. Kalau mazhab Syafi'i lagi ketat, bukan hanya makanan ruji, apa-apa makanan pun tak boleh dengan kuantiti dan nilai yang tidak sama. Jadi riba pun sama juga. Allah nak bagi tahu riba tak bagus. Tukang buka sini lah surah Ar-Rum ayat 39 ya. Kemudian Allah Ta'ala larang riba secara berganda-ganda. Sikit-sikit boleh, banyak-banyak tak boleh. Ya allazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Wahai orang beriman, jangan kamu makan riba berganda-ganda. Mana boleh haram sekaligus. Sikit-sikit lah. Mula bagi tahu riba tak bagus. Kemudian haramkan yang berganda-ganda sahaja, yang compounding. Ya. Macam Arab lah, haram waktu semayang saja, waktu lain boleh. Ini after day baru tak boleh. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Surah Al-Baqarah ayat 275 ya. Bila diharamkan riba tuan-tuan? Ketika pembukaan Mekah atau haji wada, siapa lupa. Cerita dia ujung-ujung lah. Pasal riba ni memang sukar untuk dibersihkan ataupun dibantras pada waktu itu. Jadi sedikit demi sedikit. Dia ada dia haram juga. Jadi ada benda peringkat awal dibolehkan, dia beli kelonggaran. Dia tak boleh. Tapi ada benda sebahagiannya mula-mula tak boleh. Tapi Nabi benarkan. Peringkat awal dulu tuan-tuan, kalau nak semayang wajib ambil wudu setiap kali nak salat fardu. Every time of obligatory prayers. Masuk Zuhur ambil wudu. Sekarang Asar ambil wudu lagi. Sekarang Maghrib ambil wudu lagi. Ya. Hatta kata Buraidah al-Sahih Bukhari, kana Nabi yatawadda 'inda kulli salat. Nabi berwudu setiap kali nak salat. Yang ni salat fardu lah. Memang awal-awal gitu. Saya ada wudu lagi tak batal. Tak batal tak boleh. Pasal Allah Taala kata ya allazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Sampai habis tu. Allah Taala kata wahai orang beriman, bila kamu nak solat kamu kena wudu. Jadi nak solat yang ni fardu masuk waktu wudu. Kalau ada wudu belum batal pun kena ambil wudu juga. Tapi at the end of the day, masa pembukaan Mekah tahun ke-8 Hijriah atau 7 Hijriah macam itulah, saya tak ingat, sorry lah Pak Jarrah ni saya ni sikit. Tapi ujunglah cerita dia. Barulah Nabi berwuduk 5 waktu solat dengan wuduk yang sama. Dan bila dia ditanya oleh Umar, wahai Rasulullah, sebelum ni kalau nak semayang ambil wuduk aja, kenapa sekarang kamu semayang ke 5 waktu dengan satu wuduk? Sebab Nabi tak batal lagi kan.
Apa kata Nabi? Nabi kata, amdan ya Umar, aku saja buat begini wahai Umar. Maksudnya telah diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan Zuhur tadi ambil wuduk semayang. Lepas tu sampai asar tak ketuk-ketuk, kencing pun tak buatlah perkara membatalkan wuduk. Tak wajib ambil wuduk yang baru, tapi disunatkan sahaja. Dia panggil tajdid tu kan. Tapi kalau tak ambil tak apa, semayang saja dengan wuduk Zuhur tadi. Tiba-tiba sampai maghrib tadi, Zuhur tadi tak batal lagi. Sebab tak ketuk, tak kencing, tak buat perkara yang membatalkan wuduk. Tak apa, boleh. Lepas tu maghrib duduk kat surau dengan kuliah, tak ketuk, tak kencing, tak apa, isyak jari semayang dengan wuduk yang sama. Boleh? Boleh, walaupun kelima-lima waktu. Bahkan kalau 1 minggu tuan-tuan tak batal wuduk, mana tahu kan, tak berak, tak kencing, tak tidur. Ada ke manusia begitu? Dia tak tahu kan. Kalau tidak batal wuduk, which is tuan-tuan saja yang tahu batal atau tidak, orang lain tak tahu. Mana saya tahu wuduk tuan-tuan? Tuan-tuan pun tak tahu wuduk saya. Tuan-tuan tengok sendirilah wuduk tuan-tuan ada ke tidak. Kalau ada, tuan-tuan boleh proceed semayang dengan wuduk itu, walaupun wuduk yang seminggu lepas. Hatta kalau sebulan lepas, sebulan tak patah wuduk. Mana tahu ada orang ni luar biasa, kita mana tahu ya. Sekarang ni banyak orang yang luar biasa ni, tak tahu lah. Tapi akhirnya dibenarkan, diberi keringanan. Sama lelaki ni pun, mula-mula tak boleh makan kuda, daging kuda tu lah ya. Bukan makan kuda seketut, tak. Makan daging kuda tak dibenar. Tapi at the end of the day, dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kelonggaran. Jadi boleh makan daging kuda. Siapa pun nak makan daging kuda.